سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه أما بعد. Muslimin muslimat, hadirin hadirat, mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertama-tamanya marilah sama-sama kita panjatkan kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu wa ta'ala atas limpah kurnia dan keizinan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala dapat sama-sama kita menghadirkan diri ke rumah Allah pada pagi yang penuh dengan keberkatan ini, pagi Jumaat yang merupakan penghulu segala hari. Mudah-mudahan keberadaan kita di dalam rumah Allah pada saat ini akan sentiasa dirahmati dan diberkati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuan-tuan hadirin yang dikasihi sekalian, dalam sepotong hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan juga Imam Muslim, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu عن النبي صلى الله عليه وسلم قال سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله إمام عادل وشاب نشأ في عبادة الله ورجل ذكر الله في خلوة ففاضت عيناه ورجل قلبه معلق في المساجد ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال إلى نفسها فقال إني أخاف الله ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما صنعت يمينه أو كما قال. Diriwayatkan daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, 7 golongan yang akan dinaungi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yang akan mendapat naungan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala pada hari kiamat, pada hari di mana tidak ada naungan yang lain melainkan naungan Allah. Golongan yang pertama ialah imamun adil, pemimpin atau pemerintah yang adil kepada rakyat atau orang yang diperintahnya. Yang kedua, wasyabun nasya'a fi ibadatillah, golongan muda-mudi yang menghabiskan atau membesar di dalam melaksanakan ibadat dan ketaatan kepada Allah. Yang ketiga, lelaki dan juga perempuan yang mengingati Allah ketika dia bersunyi, berseorangan diri, beribadat kepada Allah, lalu mengalir atau menangis, mengalir dua matanya, makna menangis kerana takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Golongan yang keempat
ialah golongan yang mana laki-laki atau perempuan yang hatinya terikat dengan masjid. Yang kelima, dua orang laki-laki yang bertemu kerana Allah, berkasih sayang, berjumpa kerana Allah dan berpisah kerana Allah. Yang kelima, laki-laki yang diminta ataupun digoda oleh seorang perempuan yang memiliki rupa paras yang cantik dan juga memiliki harta pangkat. Perempuan tadi mengajaknya untuk melakukan perkara yang haram, zina. Maka dia kata kepada diri dia, inni akhafullah, sesungguhnya aku takut akan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang ketujuh, lelaki dan juga perempuan yang bersedekah, yang memberikan sedekah, melakukan amal jariah, buat kebajikan, fa akhfaha, lalu disembunyikan sedekah kebajikan yang dia buat, sehingga tangan kirinya tidak mengetahui apa yang diberikan oleh tangan kanannya. Ini 7 golongan Nabi kata yang Allah Subhanahu wa ta'ala janjikan akan diberikan kepada mereka naungan pada hari kiamat kelak, pada hari di mana tidak ada naungan yang lain selain daripada naungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, kita sebut secara detailnya. Dalam hadis Nabi SAW tadi, Nabi sebut kepada kita 7 golongan. Yang pertama, pemimpin yang adil. Susah nak jadi pemimpin yang adil ni. Tak ramai yang bila diberikan jawatan, bila dia jadi ketua pemimpin, dia berlaku adil. Lalu Allah Subhanahu wa ta'ala berikan jaminan ganjaran yang Allah Subhanahu wa ta'ala akan beri kelebihan, di antaranya naungan Allah pada hari kiamat kepada pemimpin yang adil, yang apabila diberikan tanggungjawab yang diamanahkan kepadanya, dia menunaikan amanah itu sebagaimana yang telah diberikan kepadanya. Berlaku adil kepada rakyat jelata atau orang yang diperintahnya. Sama ada pemimpin di peringkat negara, di peringkat negeri, di peringkat daerah, kampung, paling tak ada pun kita pemimpin di dalam keluarga kita. Sebab tu Nabi kata, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih. Semua kamu ni adalah pemimpin dan semua kamu akan disoal tentang rakyat yang kamu pimpin. Paling-paling tak ada pun kita dalam rumah tangga sebagai suami, kita ada rakyat kita, isteri kita, ada anak-anak kita 3-4 orang, 4-5 orang, mereka rakyat kita. Yang 4-5 orang tadi pun kita dah tak mampu ataupun penat dah nak jawab depan Allah di akhirat esok-esok. Apatah lagi kalau seandainya kita ni pemimpin di peringkat kampung, peringkat daerah, peringkat negeri, lebih lagi peringkat negara. Sebab itulah satu ketika satu orang ulama berkata kepada Khalifah Harun Ar-Rashid. Dia kata, wahai Khalifah, cuba kamu tengok ke arah Kaabah sekarang ini. Lalu Khalifah Harun Ar-Rashid tengok. Ulama tadi kata apa? Kamu tengok berapa ramai orang yang sedang melakukan tawaf di keliling Kaabah. Khalifah Harun Ar-Rashid kata ramai, tak terkira banyaknya. Lepas tu berapa ramai lagi nu hak duduk di luar daripada hak tak tawaf apa semua tu. Khalifah Harun Ar-Rashid kata ramailah, tak terkira lah banyaknya. Hak duk tawaf tu pun ramai, nu hak duk di luar Mekah Madinah pun ramai. Lalu kata ulama tadi, wahai Khalifah, sedarlah kamu bahawa mereka-mereka itu, rakyat-rakyat kamu, esok di akhirat Allah soal pasal diri mereka saja. Tapi kamu sebagai pemimpin mereka, kamu sebagai ketua pemerintah mereka, kamu akan disoal tentang diri kamu dan kamu juga akan disoal tentang mereka-mereka yang menjadi rakyat jelata kamu. Menangis teriak Khalifah Harun Ar-Rashid mengenangkan keadaan dirinya di akhirat nanti.
Sebab tu bila kita baca kisah-kisah pemimpin-pemimpin terdahulu, di antaranya Umar bin Abdul Aziz. Khalifah Umar bin Abdul Aziz bila dilantik menjadi khalifah, bila rakyat mari, pemerintah pembesar-pembesar negeri mari nak mengucapkan tahniah kepada dia, dia tak keluar daripada rumah. Orang tanya anak dia, mana dia bapa kamu? Kami mari nak berjumpa dengan dia, nak ucap tahniah kepada dia atas jawatan yang dia terima. Anak dia kata, pak aku lepas daripada terima jawatan tak keluar daripada bilik sampailah. Bila mak aku masuk pergi berjumpa dengan dia, tengok dalam keadaan menangis, basah janggut-janggut. Lalu mak aku tanya, pasal apa wahai suamiku yang teriak menangis ni, pasal apa? Wahai Fatimah, kata Khalifah Harun Ar-Rasyid kepada isteri dia, pada hari ini aku telah dikalungkan, aku telah dibebankan dengan urusan rakyat jelata aku. Ada di kalangan mereka orang-orang miskin yang perlukan pembelaan. Ada di kalangan mereka orang-orang yang dizalimi yang perlukan keadilan. Ada di kalangan mereka orang-orang tua, orang-orang susah yang anaknya ramai, makannya tak cukup, perlukan bantuan dan sebagainya. Lalu kata Khalifah Umar bin Abdul Aziz, aku sedar bahawa aku akan disoal oleh Allah tentang mereka-mereka semua di akhirat nanti. Allah akan tanya aku, pasal aku adalah pemimpin kepada mereka. Maka aku bimbang jawapan alasan aku tidak cukup kuat untuk melepaskan aku daripada soal jawab dengan Allah Subhanahu wa taala di akhirat nanti. Ni contoh-contoh pemimpin yang berlaku adil kepada rakyat jelata dia. Takut kepada Allah apabila diberikan jawatan. Sebab itulah di antara kelebihan pemimpin yang adil ni, doa mereka Allah terima. Di antara kelebihan pemimpin yang adil ini juga, akhirat Nabi kata Allah janji Allah akan beri naungan. Pada hari tidak ada naungan selain daripada naungan Allah. Yakni di antara salah satunya, golongan yang pertama ialah golongan pemimpin atau pemerintah yang adil kepada rakyatnya. Itu satu golongan yang pertama. Golongan yang kedua Nabi kata siapa dia? Wasyabbun nasya'a fi ibadatillah. Orang muda yang zaman mudanya membesar dalam keadaan beribadat, melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Pasal apa Nabi sebut orang muda, Nabi tak sebut orang tua. Orang tua tak payah sebut dah, automatik. Bila nak pencen, bila dekat pencen memang dia cari masjid lah, beribadat kepada Allah. Ada duit lebih dia buatlah kebajikan apa. Orang muda zaman ni zaman nak seronok. Zaman nak angkat tayar motor, zaman naik tayar motor tayar 2 dia naik 1, zaman nak kena ayak ketum. Zaman ni lah zaman muda ni, remaja ni. Tapi kalau orang muda tadi boleh habiskan masa dia, umur muda dia dalam keadaan ketaatan kepada Allah, mengaji, menuntut ilmu, beribadat kepada Allah. Kalau kita tengok orang-orang muda boleh main dekat masjid 5 waktu semayang sehari semalam, boleh tengok orang muda yang macam ni. Ini di antara orang muda yang Allah janjikan naungan arash pada hari, naungan Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat nanti. Kalau kita kira-kira lah pun majoritinya umur 60, 70, 50 ke atas lah, bukan orang muda lagi dah. Kan? Kira orang muda ada berapa orang je yang betul-betul hak ada di sini. Hak lain-lain mungkin kerana mudanya tidur tak bangkit-bangkit lagi. Patut-patutnya orang tua tidur lama, tapi tak, orang muda ni tidur lama. Kadang-kadang subuh pun tak bangkit, sat lagi Jumaat, orang tua sampai dulu, orang muda tak lagi. Orang muda duduk tang mana? Duduk cedok nasi lagi, duduk kena teh tarik lagi. Bang kedua baru sampai. Tu kira okey lah tu. Kadang-kadang khutbah kedua baru sampai. Orang bagi salam tak ada wirid pada, cungit bangkit dah. Tu orang muda tu. Sebab tu Nabi kata apa? Di antara golongan yang akan dapat naungan daripada Allah ialah golongan muda, yang menghabiskan masa mudanya untuk beribadat pada Allah, mencari ilmu, mengaji dan sebagainya. Lepas tu kalau zaman muda ni kita boleh mengaji secukupnya, lebih-lebih lagi ilmu agama, insya-Allah mari umur tua kita tak jahil, boleh buat ibadat dah, boleh buat amal bagi banyak. Contoh mudah Quran lah kita kata. Kalau zaman muda ni kita mengaji Quran, daripada kecil mai usia remaja kita mengaji Quran.
Mari zaman tua ni bukan setakat kita boleh beramal, bahkan kita boleh mengajak, boleh pula bagi orang lain baca Quran dengan sebab kita ajak dia. Mana kita boleh. Sebab apa? Sebab kita mengaji dulu pada zaman muda dulu ni. Sebab tu ulama kata mengaji zaman muda ni ilmunya seumpama kita mengukir di batu, lekat dia lama. Tapi kalau mari zaman tua umur 50, 60 baru kita nak start mengaji, bolehlah, tak ada masalah. Cumanya masa kita tu kadang-kadang habis dengan tak ada nak beramal. Alhamdulillah boleh mengaji juga. Tapi nak buat amal di rumah sendiri kadang-kadang tak boleh. Pasal apa? Pasal ilmunya masih kurang. Tapi tak apalah mengaji. Sebab tu pentingnya kita tekan pada anak-anak kita ni supaya mengaji seawal usia lagi. Quran beri pada anak-anak ni sejak daripada umur mereka 4 tahun, 5 tahun. Dedah dah dengan Quran ni. Ajak dah Iqra' dan sebagainya. Beri supaya mereka boleh dah kenal dah alif ba ta. Mari umur 7 tahun sekolah rendah mereka dah boleh baca dah. Mari umur 10, 8, 7, 8, 9, 10 tahun mereka dah boleh khatam sekali Quran. Sebelum mereka berpindah ke sekolah menengah, mereka dah sempat khatam 2-3 kali Quran. Boleh kata lancak dah bacaan Quran mereka. Bila dah boleh, insya-Allah hak itulah hak bawa sampai ke mati. Dengan sebab ilmu tadi kita beri pada usia muda ni. Sebab itulah tuan-tuan berdoa pada Allah. Selain daripada kita doa ajak beri pendidikan agama pada anak-anak ni, doa pada Allah di antaranya doa Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Rabbi ja'alni muqimas salati wa min dzurriyyati. Wahai Tuhan aku, jadikan aku ni orang yang tetap teguh mendirikan salat. Begitu juga zuriat keturunan aku. Jadikan anak cucu aku ni anak cucu yang salat, yang taat pada Allah, yang hidupnya patuh, taat, takut pada Allah. Rabbana wa taqabbal doa. Wahai Tuhan kami, tolong terima doa kami. Ni di antara doa kita banyak lagi lah kita minta pada Allah. Jangan tinggal lepas daripada semayang. Supaya anak-anak kita ni menjadi generasi yang tak tinggal semayang, yang tak tinggal mengaji, yang tak tinggal baca Quran. Maknanya zaman remaja, zaman muda dia tadi hidup dalam melakukan ketaatan kepada Allah, tak terlibat dengan benda-benda yang merosakkan dadah, ketum dan sebagainya. Ni golongan yang kedua. Golongan yang berjaya mengharungi zaman mudanya dengan melakukan ketaatan dan ibadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Golongan yang ketiga, wa rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid. Ialah mereka yang hatinya terikat dengan masjid. Teringat dengan masjid. Selalu dengan masjid. Kena kepung 2 minggu tak boleh main masjid, sebulan tak boleh main masjid, dia gelisah tu ya Allah. Tapi tak boleh main, nak buat lagu mana? Tapi teringat rindu sungguh buka-buka masjid tu celapak main. Nah, tak usah duk bimbang tuan-tuan ni. Sebab tu masa sihat kita buat ibadat, masa aman kita buat ibadat, salah mari sakit hak kita tak boleh buat tadi ni Allah bagi pahala juga. Contoh masa sihat duk bangun tengah malam tahajud dan sebagainya, mari sakit tak boleh bangun, maka Allah beri pahala juga. Sebab apa? Walaupun tak buat, sebab apa? Sebab sakit. Sebab sebelum ni sihat-sihat tak pernah tinggal. Masa sihat dia tak pernah tinggal. Kalau mari sakit dia tinggal. Tinggal sebab sakit. Kalau sihat sahih dia tak tinggal. Allah beri pahala juga pasal masa sihat dulu dia tak pernah tinggal. Lepas tu masa kita aman, masa kita sihat, buat ibadat bagi banyak. Istiqamah, baca Quran, bangun tengah malam tak boleh banyak pun 2 rakaat, 4 rakaat. Baca juga semuka. Jadikan sebagai rutin harian kita. Takdir kata sakit tak boleh buat, Allah beri pahala juga. Pasal apa? Pasal sihat tu sudah menjadi kebiasaan kita dah. Ni golongan yang ketiga kata Nabi ialah mereka yang sentiasa teringat dengan masjid. Subuh bangkit awal masjid. Saat lagi Jumaat kita orang lelaki-lelaki sampai awal masjid. Balik makan nasi apa semua. Rehat saat asar sampai pula. Balik di rumah bolehlah duk menyembang kawan-kawan apa semua. Sebelum maghrib ingat dekat nak maghrib ni balik salin baju apa masjid. Daripada maghrib duduk sampai isyak sambil dengar masjid. Pi mana pun, pi Kuala Lumpur, jalan rumah anak menantu, tanya dulu masjid tang mana, surau tang mana. Tu orang yang hati dia sentiasa terikat dengan masjid. Berasa tak puas dalam sehari kalau tak ada di masjid. Kerja sibuk terah mana pun, berhenti awal, kemudian sampailah dia ke masjid. Allah bagi mudah. Kita tengok dalam satu video tuan-tuan, orang Arab
Saya tak pasti di negara mana. Kemarin dulu tengok. Dia buta. Jarak daripada rumah dia ke masjid jauh. Tapi tak pernah lepas lima waktu dalam masjid, tak pernah lepas. Bukan sejak daripada tua ni, zaman muda lagi. Sampaikan dia minta orang ikat tali daripada masjid sampai ke rumah dia. Tak payah siapa duk pimpin dia, sampai waktu dia akan keluar pegang tali tadi ni, sampailah kepada masjid 5 waktu, sampai lebih awal daripada orang lain, dan sembahyang jemaah takbiratul ihram dengan tu imam, tak pernah terlepas 5 waktu. Tu orang buta. Allah beri kelebihan kepada dia. Benda yang kita nampak susah nak berjalan masa dalam keadaan dia buta, tak nampak, tapi mudah bagi dia. Pasal apa kita ni yang sihat, yang mata celik apa semua tadi ni, kadang-kadang berat nak jejak masjid, berat nak sampai ke masjid 5 waktu pun bukan senang. Tu yang kadang-kadang kata, yang dikatakan taufik. Taufik mana apa? Kekuatan untuk melakukan ketaatan, kekuatan untuk meninggalkan maksiat. Ini yang kata Dr. Wahbah Zuhaili dalam tafsir dia, kita kata hak yang kita duk minta 17 kali sehari semalam, ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Minta hidayah berserta dengan taufik, kekuatan untuk kita melaksanakan ketaatan kepada Allah, kekuatan untuk kita meninggalkan maksiat dan dosa-dosa yang Allah larang. Jadi mudah, walaupun nampak susah bagi pihak kita, tapi mudah bagi dia. Buta, tak nampak dunia pun, tapi boleh berjalan mari ke masjid 5 waktu sehari semalam, tak pernah terlepas. Subhanallah. Ini golongan yang ketiga. Nabi kata orang yang sentiasa terikat hati dia dengan masjid, pitang mana pun masjid lah. Golongan yang keempat kata Nabi SAW. Golongan yang ketiga, maaf. Golongan yang keempat ialah mereka yang saling cinta mencintai kerana Allah. Walaupun kadang-kadang kita tak ada hubungan kerabat, apatah lagi kalau kita ada hubungan kerabat, adik-beradik, kawan, sahabat, handai berkawan, bersahabat, berkasih di antara kita kerana apa? Kerana Allah. Berjumpa kerana apa? Kerana Allah. Berpisah pun kerana apa? Kerana Allah. Kawan susah kita tolong kerana apa? Kerana Allah. Kita susah kawan tolong kerana apa? Kerana Allah. Kawan diberi nikmat, kita seronok kerana apa? Kerana Allah beri nikmat kepada dia. Bukan kita dengki. Kita diberi nikmat, kawan kita pun seronok tumpang seronok kerana dapat nikmat daripada Allah. Ini kasih sayang kita kerana Allah. Bukan kerana harta dia, bukan kerana dia baik dengan kita, duk belanja kita tiap hari, bukan kerana kita nak bodek dia dan sebagainya, bukan kerana dia ada pangkat jawatan, bukan kerana kita nak dapatkan sesuatu daripada dia, tak. Aku berkawan dengan hang kerana Allah. Hang tak bagi apa pun ke aku berkawan dengan Allah kerana Allah. Dia susah, kita berdoa kepada dia, bahkan di belakang dia. Ini di antara doa yang Allah makbul, Allah mustajab. Apabila satu orang berdoa kepada saudaranya tanpa pengetahuan saudaranya. Subhanallah. Itu makna kita sayang dia kerana Allah. Kita berdoa minta Allah beri sihat dia, Allah beri hidayah, petunjuk, Allah beri kekuatan, Allah beri kepada dia rezeki murah dan sebagainya. Berdoa di belakang dia. Tak rugi tuan-tuan kalau kita berdoa ke orang ni dengan kebaikan. Syekh Muhammad Mutawalli Sya'rawi rahimahullahu ta'ala, dia kata apa? Dalam satu kata-kata dia. Dia kata, idza ra'aita maridan ud'u lahu bisyifa. Bila kamu tengok orang sakit, doalah supaya Allah beri kesembuhan kepada dia. Kita pergi ziarah orang sakit, atau kita diberitahu sahabat kita sakit, doa supaya Allah beri kesembuhan kepada dia, syafahullah. Ataupun mudah-mudahan Allah beri kesembuhan kepada dia, Allah sembuhkan dia daripada penyakit dia. Kita doa pada dia. Idza ra'aita faqiran, apabila kita tengok orang fakir, orang miskin, orang susah, ud'u lahu birrizq. Kita doakan supaya Allah beri rezeki kepada dia. Sambil-sambil duk bawa kereta tengok orang susah tepi jalan, ya Allah, murahkanlah rezeki fulan bin fulan, lapangkanlah rezekinya ya Allah, permudahkanlah segala urusan kerjanya ya Allah. Coba jadikan sebagai tabiat kita. Tengok orang susah, berdoa supaya Allah beri rezeki kepada dia. Idza ra'aita mahmuman, bila kamu tengok orang yang dalam keadaan gelisah, dalam keadaan bersedih, ditimpa masalah,
ud'u lahu bil faraj, doakan kepada dia supaya Allah beri kepada dia kelapangan. Allah beri kepada dia, dia angkat daripada dia segala perkara-perkara yang menyusahkan dia. Ni adab kita orang beriman. Yakfika atau yakfika, kafa yakfika qaulul malaikati walaka misluh. Bila kita dok buat lagu tu, maka kata Syekh Muhammad Mutawalli Sya'rawi rahimahullah, memadai bagi kamu mendapat doa daripada malaikat. Apa dia? Walaka misluh, bagi kamu seumpama yang kamu doakan kepada saudara kamu tadi. Malaikat doa kat kita. Bawa kereta pergi jalan, tengok ada orang susah, kita doa ke dia, ya Allah murahkanlah rezekinya, lapangkanlah rezekinya ya Allah. Maka malaikat berdoa kat kita pula, walaka misluh, bagi kamu, yakni bagi kita hak berdoa tadi ni, seumpama yang kita doakan kepada saudara kita tadi ni. Kita doa kepada dia murah rezeki, malaikat doa kat kita pula supaya rezeki kita murah. Kita dapat doa daripada malaikat Allah. Doa makhluk Allah yang la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun, tak pernah derhaka pada Allah, buat apa yang Allah suruh. Kita doa tengok orang sakit, orang sahabat kita sakit, kita pun berdoalah, syafahullah, Allahumma rabban nas mudhibal bas isfi anta syafi la syafiya illa anta shifaa la yughadiru saqama dan sebagainya. Maka malaikat doa kat kita, walaka misluh, bagi kamu seumpama doa yang kamu minta kat kawan kamu. Mudah-mudahan Allah pun sihat, sembuhkan kamu daripada sebarang penyakit. Kita doa, kita jumpa orang-orang yang dalam kegelisahan, kemurungan dan sebagainya, doa supaya Allah angkat kesusahan tadi ni. Maka malaikat pun doa, walaka misluh, bagi engkau seumpama doa yang kau minta kepada saudara kamu tadi ni. Bukan kita padan muka tak, tengok kawan tu susah padan muka, bukan lagu tu. Orang susah kita doa supaya Allah angkat susah tadi ni, bagi senang pada dia. Orang miskin kita berdoa supaya Allah bagi murah rezeki dia. Orang sakit kita berdoa supaya bagi Allah Subhanahu wa taala sembuhkan dia. Kita ni hak rajin berdoa ke orang, dapat doa daripada malaikat Allah Subhanahu wa taala. Ajak benda tu supaya jadi, orang kata apa, jadi tabiat kita, supaya kita dapat kebaikan yang dijanjikan oleh Allah, dijanjikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ni golongan yang keempat, siapa dia? Kita berkasih sayang sama-sama kita ni kerana Allah. Kalau kawan kita senang, kita pun tumpang senang dan kita seronok. Kalau kawan kita susah, ditimpa musibah, kita pun berasa sedih, kita pun berasa susah hati, sebab kita kasih kepada dia kerana Allah Subhanahu wa taala. Golongan yang kelima yang Nabi kata, ialah golongan yang laki-laki yang diajak berzina oleh perempuan yang kaya dan yang cantik, tetapi dia menolak. Satu orang perempuan ajak satu orang laki-laki berzina, dan perempuan tadi ni perempuan yang cantik, yang segak, yang ada harta, yang ada pangkat, bukan calang-calang orang. Tapi apa jawapan dia? Inni akhafullah, aku takut pada Allah, aku takkan buat perbuatan ni. Macam mana kita baca dalam kisah Nabi Allah Yusuf alaihi salatu wassalam, kan? Nabi Allah Yusuf alaihi salam, Allah cerita dalam Quran apabila digoda oleh satu orang perempuan, isteri kepada menteri, ajak berzina. Ditolak oleh Nabi Allah Yusuf, berlari dalam rumah, akhirnya koyak baju dan sebagainya. Kerana nak jaga maruah, akhirnya Nabi Allah Yusuf dipenjarakan, masuk dalam penjara. Diajak oleh satu orang perempuan yang ada kecantikan, rupa paras, pangkat jawatan, isteri kepada menteri yang berpengaruh pada ketika itu, sudah tentulah kaya. Kunci habis pintu ni, bukan sikit pintu tuan-tuan, ni masjid kita ni kira sikit dah pintu, rumah dia tu hampir berapa puluh pintu dikunci oleh seorang perempuan yang setengah riwayat kata nama dia Zulaikha, kan? Tapi apa jawapan dia? Inni akhafullah, aku takut pada Allah. Ni jarang-jarang nak jumpa lah ni, kan? Apabila digoda oleh seorang perempuan, lebih-lebih lagi cantik, ada rupa paras, ada duit ringgit, pangkat jawatan, maka kebanyakannya tewas, maka terlibat dengan zina. Jadi orang lelaki-lelaki hak boleh bertahan dengan godaan ni, daripada fitnah zina ni, maka Allah janjikan apa? Naungan daripada Allah pada hari kiamat nanti. Golongan yang keenam,
Wa rajulun tasaddaqa bisadaqatin, laki-laki dan juga perempuanlah yang memberi sesuatu sedekah. Dia beri sedekah, sumbangan, tak kiralah apa jariah ke apa, tak kiralah. Lalu disembunyikan pemberian tadi ni, sehingga kan tangan kiri tidak mengetahui apa yang diberi oleh tangan kanan, apatah lagi orang lain. Itu perumpamaan. Maknanya hak tangan kanan beri ni, tangan kiri pun tak tahu. Apatah lagi orang. Sudah tentulah orang tak tahu siapa ni bagi ni. Allahu a'lam, hamba Allah mana mai bagi ni. Sumbangan banyak sampai tara ni. Dia ada kelebihan, dia dapat rezeki, lalu dia beri sedekah untuk diinfakkan pada jalan Allah. Ni kelebihan sedekah tuan-tuan ni. Satu kelebihan, kalau Allah bagi kat kita ni sifat pemurah, lebih-lebih lagi macam hari ni, hari Jumaat ni, mari ke masjid, bubuh dalam tabung lebih daripada biasa. Kalau kita buh RM10 seminggu, sebulan baru RM40 hak kita buh dalam tabung. Kadang-kadang pergi makan ni kedai-kedai makan, jumpa jemaah masjid baru balik semayang semua, ada duit lebih sikit bayar. Mudah-mudahan Allah beri keberkatan. Siapa dia bayar ni? Allahu a'lam, tak tahu. Makan-makan nak pergi bayar, orang kata bayar syiak dah. Allah. Kita pun hak makan kenyang, doalah ke dia, ya Allah murahkanlah rezeki fulan bin fulan, berilah kesihatan kepada dia. Mudah-mudahan Allah beri. Itu yang kita nak. Sebab tu Nabi kata apa? Ma naqasa malu 'abdin min sadaqah, tidak akan kurang harta seseorang hamba dengan sebab sedekah. Sedekah tidak mengurangkan harta, bahkan akan menyuburkan lagi harta benda kita. Walaupun kita ada RM10, kita bagi RM5, tinggal RM5, nampak kurang, tapi tak. Allah suburkan harta kita lebih daripada tu. Dalam Quran Allah kata fahuwa yukhlifu, dia ganti hak lebih baik daripada tu. Sebab tu tiap-tiap hari ada 2 malaikat kan turun ke bumi. Nabi kata 2 malaikat turun ke bumi berdoa kepada Allah. Malaikat yang pertama minta, Allahumma a'ti munfiqan khalafa, ya Allah berilah kepada orang-orang yang beri nafkah, orang yang sumbang harta pada jalan Allah buat sedekah jariah ni, khalafa, ganti hak lebih baik daripada tu. Kalau dia bagi RM100, ganti hak lebih baik daripada RM100. Ganti hak lebih baik daripada tu. Mungkin Allah ganti duit juga, dan mungkin Allah ganti benda-benda lain. Apa dia? Kesihatan kita yang kita tak sedar. Rezeki ni bukan duit saja. Sehat tubuh badan, boleh duk bolang main masjid 5 waktu, umur panjang, dahlah umur panjang. Umur panjang pula duk dalam ketaatan pada Allah, tak pernah tinggal masjid, tak pernah tinggal buat ibadat, dalam keadaan umur panjang. Allah bagi rezeki anak-anak, anak-anak pula cerdik, soleh, dengar kata, ibadat jaga, ngapai Quran pula. Allah pasal hebat. Dengan sebab kita rajin sedekah, malaikat duk doa kat kita, ganti hak lebih baik daripada hak kita beri pada orang tadi ni. Malaikat yang kedua berdoa, Allahumma a'ti mumsikan talafa, ya Allah binasakan harta-harta orang yang kedekut bakhil sampai tak mau beri pada jalan Allah ni. Duit banyak tapi sekupang pun tak buat jariah, tak buat sedekah dan sebagainya. Malaikat doakan kebinasaan. Kita nak hak mana? Nak hak mula-mula beri sedekah. Lebih-lebih lagi di awal pagi ini tuan-tuan, dan lebih-lebih lagi ketika mana harta kita tu di usia muda, di ketika kita sihat. Masa sihat, masa muda ni kita nak pakai duit, nak berjalan sana, nak bersonok dan sebagainya. Tapi kalau masa tu kita boleh beri sedekah, buat jariah, ini lebih besar pahala. Berbanding ketika mana kita dah umur dekat-dekat nak mati baru beri sedekah, berilah pahala juga. Tapi masa tu kita pun dah nak makan pun tak habis, dia kata. Anak cucu pun semua pakai darjah dah, buat jariah lah. Boleh pahala, bukan tak boleh, tapi kurang berbanding hak kita bagi waktu kita sihat, waktu kita muda dulu. Waktu tu kita tengah duk impun duit, waktu itulah kita duk plan macam-macam nak buat, nak beli macam-macam, nak beli tanah, rumah dan sebagainya. Kalau waktu tu boleh beri sedekah, lagi besar pahala dia. Sedekah ketika sihat berbanding ketika sakit, nak menghadapi saat kematian. Ni di antara golongan yang Allah janji naungan di akhirat nanti, orang yang rajin buat sedekah, dan sedekah tadi disembunyikan daripada pengetahuan orang. Hatta apa yang dia beri di tangan kanan, tangan kiri pun tak tahu apa yang diberi oleh tangan kanan dia. Sembunyikan sedekah kita, itu lebih baik.
Dan yang ketujuh, yang terakhir kata Nabi, ialah orang yang sentiasa berzikir mengingati Allah. Bangun di waktu malam bersendirian, menangis, mengenangkan dirinya kerana takut kepada Allah. Ini. Bangun buat ibadat di waktu malam, muhasabah diri, hitung amalan, kemudian menangis, teriak. Kerana apa? Kerana takut kepada Allah Subhanahu wa taala, bergetar hatinya kerana gerun dan takut kepada Allah. Ini golongan yang ketujuh, tuan-tuan. Ini 7 golongan yang Nabi sebut kepada kita. Kita ni bagi ada salah satu daripada 7 golongan ni lah. Kalau kita tak jadi pemimpin negara, pemerintah kepada rakyat pun, paling-paling tak ada, kita ni bagi duduk pada golongan mana? Golongan yang hati dia terikat dengan masjid. Teringat selalu, jangan tinggal masjid. Paling-paling tak ada pun, kita duduk dalam golongan mana? Golongan yang kita ni berkasih sayang dengan sahabat saudara kita ni kerana Allah, berpisah pun kerana Allah. Ataupun paling tak ada pun, kita ni rajin beri sedekah. Maka sedekah kita tadi kita beri tanpa pengetahuan orang lain, kita sembunyikan pemberian kita. Nah, maknanya paling-paling tak ada pun daripada 7 golongan ni, kita ada salah satu daripada dalam 7 golongan ni. Bagi ada. Mudah-mudahan di akhirat nanti, di saat suasana di mahsyar dan sebagainya, tidak ada naungan lain melainkan naungan Allah. Dan mudah-mudahan kita termasuk salah satu golongan di dalam 7 golongan yang dijanjikan oleh baginda Nabi SAW akan diberi kelebihan oleh Allah di akhirat nanti. Mudah-mudahan dengan sedikit penyampaian tazkirah pada pagi ini memberi manfaat pada kita bersama, insya-Allah. Apa yang baik daripada Allah Subhanahu wa taala, apa yang tidak baik daripada kelemahan dan kekurangan diri saya sendiri. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhu ma nussina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Allahumma inna na'udzu bika min 'ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min 'amalin la yurfa' wa min du'a'in la yusma'. Na'udzu bika min ha'ula'il arba'. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. الحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم منا ومنكم تقبل يا كريم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.